kita ada menyatakan bahawasanya ada sebahagian orang mengatakan yang dilarang itu adalah mengisbatkan mumasalah. Yang itu dilarang. Tetapi mengisbatkan syibih, itu tidak ada larangan. Tidak ada larangan mengisbatkan syabih ataupun syibih kepada makhluk oleh Allah Ta'ala. Yang dilarang adalah menafikan, mengisbatkan mumasalah. Dan semalam telah dinyatakan mumasalah itu maksudnya persamaan antara Allah dengan makhluk itu persamaan yang sebiji. Yang itu yang tak boleh. Tetapi kalau hanya sekadar mengisbatkan syibih, itu boleh. Sebab dia kata tidak ada sesuatu, melainkan adalah min wajah dia ni serupa dengan yang lain. Faham? Jadi itu yang disebut oleh Syekh Ibn Taymiyah. Jadi kita bagi tajuk dia, benda itu kita faham isu yang melingkari masalah ni. Tapi bahasan dia panjang. Rat yang ringkas adalah didatangkan hadis. Contohnya kan, kita tengok contoh perkataan Syekh Ibn Taymiyah tentang masalah ni. Kata, contohnya kita mengisbatkan jisim kepada Allah, mengatakan Allah berjisim kan. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan antara tuntutan daripada i'tiqad Allah itu tidak menyerupai makhluk adalah menafikan jisim daripada Allah. Itu tuntutan daripada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, menafikan jisim. Lalu ini perkataan beliau, antaranya beliau kata, thumma lafzut tajsimi la yujadu fi kalami ahadin minas salafi la nafyan wala isbatan. فكيف يحل أن يقال مذهب السلف في التجسيم نفي التجسيم أو إثباته. Jadi dalam kitab Majmu'ul Fatawa beliau mengatakan perkataan tajsim ni tidaklah kita boleh dapati dalam kalam salaf terhadap Allah sama ada dari segi nafi ataupun isbat. Jadi tidaklah termasuk dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahawasanya antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah menafikan jisim. Contohnya yang selalu kita war-warkan, dia kata tidak ada larangan pun daripada salaf untuk menyifatkan Allah itu berjisim, menyifatkan Allah Ta'ala itu berjisim. Itu satu contoh keadaan dia. Kemudian antara lagi, beliau ni ada banyak kitab. Beliau ni ulama yang memang alim lah. Jadi kamu kan tak salah faham pula. Tapi dalam bab akidah ada masalah. Tapi beliau adalah ulama yang, misalnya ulama Deoban, mengambil banyak faedah daripada Syekh Ibn Taymiyah. Boleh baca Faidul Bari, Syarah Sahih Bukhari juga, Zakaria, pelbagai lah dalam bab hadis. Faham? Dalam bab syarahan hadis dipakai. Faham? Kita tidak menggunakan pendekatan sebahagian golongan yang sebahagian orang menggelarkan mereka ni dipanggil ahbash. Kalau kamu dah dengar perkataan ahbash ni merujuk kepada satu aliran yang berpandukan kepada Syekh Abdullah Al-Harari Al-Habashi. Beliau ni alim juga, Ahlus Sunnah Syairah juga.
Tapi dia ada beberapa pendekatan yang bagi kita bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Antaranya pandangan terhadap sahabat Nabi Muawiyah. Beliau ada pandangan yang negatif lah. Dan antaranya lagi adalah bersegera dalam mengkafirkan orang Islam. Itu memang menjadi trademark lah. Mereka ni bukan Salafi ke Wahabi, tak. Dia Asy'ariyah. Sangat kuat mempertahankan. Tetapi ulama tak bersetuju dengan pendekatan beliau dan orang yang mengikutinya, iaitu dalam bab sangat cepat takfir. Sebab itu orang yang belajar akidah ni, dia kena hati-hati. Orang yang cenderung bercakap soal kafir tak kafir ni biasanya orang yang bergelumang dengan akidah. Oh, dia punya specialist ni, kajian dia. Tapi dalam masa yang sama dia tidak menghalusi ilmu kefatwaan. Menghukum seseorang itu kafir, itu ilmu fatwa, bukan ilmu akidah. Maka Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki menulis kitab, antaranya yang berjudul Al-Muhadhar Al-Tahzir fil Mujasabati fit Takfir, memberi amaran dan hati-hati, waspada daripada sembrono dalam mengkafirkan orang lain. So kita rad lah, tetapi tidaklah sampai sebab itu pendekatan Ahlus Sunnah wal Jamaah atas Syekh Said Fodah pun, beliau ini antara orang mutaakhirin yang sangat kuat rad Ibn Taymiyah. Sebab Syekh Ibn Taymiyah ni bukan mudah nak rad dia. Dia bukan biasa-biasa. Maka Syekh Said Fodah menulis kitab pelbagai untuk rad, pelbagai, banyak kita boleh belajar. Tapi beliau tidak pernah sekali-kali mengkafirkan Ibn Taymiyah, Syekh Taymiyah, tak pernah. Itu pendekatan dia. So kita tak nak dalam kitab Aqidah Tahawiyah pun ada sebut tentang masalah mentakfirkan ahli kiblah. Dia bagi apakah pendekatan Ahlus Sunnah dalam bab kafir ini? Imam Abu Hasan Asy'ari jelas. Semasa akhir hayatnya beliau menyatakan pendirian dia, beliau tidak mengkafirkan ahli qiblah. Sebab itu kita tidak menghukum Syiah itu kafir secara mutlak. Kita tidak menghukum Mu'tazilah itu kafir. Kalau kita hanya hukum sesat. Jadi sesat lain, kafir lain. Faham? Sesat ni dia masih lagi apa? Orang Islam. Maknanya dia layak lagi masuk syurga. Okey. Jadi kena faham tu dulu. Ni kamu dengar saya selalu sebut nama ni, tak kenal pula. Jadi kita tidak menggunakan pendekatan yang disebut ahbas tadi. Siapa, sebab orang-orang yang mana penyokong Syekh Ibn Taymiyah menggelar beliau ini sebagai Syekhul Islam. Syekhul Islam. Bahkan Muhammad Zakaria pun guna perkataan ini. Ulama dia pun guna perkataan itu. Jadi golongan ahbas yang kata siapa yang menggelar Ibn Taymiyah ni Syekhul Islam, maka orang tu kafir. Dahsyat dia punya kafir. Kata bibir ni orang kafir ni. Mudah. Sebab apa? Sebab apa? Sebab beliau kata mereka ni berpandangan Ibn Taymiyah ni kafir. Jadi bagaimana orang kafir kita panggil dia Syekhul Islam? Faham? Seolah-olah kita meredai apa yang diiktikad tu. Meredai iktikad kufur adalah kufur. Sama orang jadi kafir. So jangan terjebak dengan pendekatan tu. So ada kumpulan tu jenis macam tu. Bahaya. Dahsyat. Kalau ikut kafir ni ramailah yang dikafirkan. Sebab itu belajar akidah tu kena tahu kaedah dia. Kita dalam belajar akidah, kita hanya membezakan akidah betul, akidah sesat. Faham? Masalah menghukum kafir orang lain itu masalah fatwa. Jadi kaedah dia. Okey. Jadi antara lagi perkataan beliau dalam kitab Talbisul Jahmiyah. Macam saya sebut semalam lah,
Ada mereka yang mana mempertikaikan Asy'ariyah yang menafikan jisim, dengan kata-katanya, kamu pernah tengok tak benda itu wujud tapi tak ada jisim? Tak ada kan? Jadi Allah itu wujud mesti ada jisim. Jadi itu dipanggil hujah yang singkat. Saya dah beritahu dah sebab apa. Itu termasuk dalam qiyasus syahid al-ghaib. Qiyasul ghaib ala syahid. Kita cuba nak samakan Allah yang gaib itu dengan benda yang kita nampak. Faham? Mana boleh? Bukan semestinya apa yang kita nampak pada benda yang syahid itu juga yang disebabkan kepada Allah. Jadi kalau benda tu bukan jisim, bukan arah, dia tu apa? Sebab benda yang wujud ni dua je. Kalau kita belajar ilmu mantik, benda yang wujud ni sama ada dia jisim ataupun dia arah. Kalau dia bukan jisim, dia bukan arah, tapi dia wujud, apa dia? Adalah. Benda tu dia bukan jisim, dia bukan arah, tapi dia wujud. Apa dia? Khayal. Khayalat, imajinasi. Jadi takkan kita nak kata Allah Ta'ala itu khayalan je. Itu ini Ibn Taymiyah cakap ayat je. Jadi orang yang menafikan jisim, menafikan arat, dia hanya menganggap sebab tak, kalau benda tu wujud dia tak ada jisim, jadi dia apa? Tak tahu. Sebab itulah kita kata, sebab kita sedang bicara tentang hakikat zat Allah, kita dilarang membicarakan. Faham? Jadi ulama Ahlussunnah membicarakan tajuk jisim, bukan jisim. Sebenarnya benda tu sahabat tak bincang pun. Sahabat tak bincang. Tetapi kenapa ada perbincangan tu? Sebab ada dah orang cakap. So bila ada orang mengisbatkan begitu, maka mutakallimin bertanggungjawab untuk membersihkan. Sepatutnya yang betulnya tidak bercakap. Itu yang betul. Apa yang Nabi tak cakap, kita tak cakap. Apa yang sahabat tak sibukkan diri, kita tak sibukkan diri. Itu sepatutnya. Tetapi bila ada orang yang menyebarkan akidah yang tak betul, maka mutakallimin, penjaga benteng akidah umat Islam ni, bertanggungjawablah untuk membersihkan. Faham? Asalnya kita isbat kepada Allah yang Nabi dan Al-Quran sahaja. Kita faham kan? Jadi beliau kata, al-mawsufu bihadhihi sifati la yakunu illa jisman, fallahu ta'ala jismun la kal ajsam. Contoh dan lain-lain. Jadi sebab itu golongan itu dipanggil golongan mujassimah, menisbahkan jisim kepada Allah. Jisim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Habis. Jadi kita masuk pula pada yang seterusnya. Tajuk la yushbul anam ni, dia adalah tajuk yang paling hangat. Kamu kena belajar lagi. Tak cukup yang kita terang tu sikit je untuk memahami. Dia ada satu kaedah mendepani ayat mutasyabihat kan. Saya pernah baca ke syair. So kita ambil yang kaedah ni sebab dia ringkas. Saya pernah baca kot di sini apa nas dia, bagaimana mendepani ayat-ayat mutasyabihat ni. Macam mana lafaz dia, nazam dia. Dia kena hafal ni. Ni kaedah ni kita pegang sebagai ijmali lah. Kaedah ni ijmali. Sebab kalau tak belajar betul-betul, dia boleh je berlaku. Dalam fiqh bagus, tapi dalam akidah ke laut. Sebab tak faham, tak belajar betul-betul. Banyak dalam sejarah kan. Fiqhnya Hanafi tapi akidah Mu'tazilah. Jadi lafaznya wa kullu nassin awhamat tashbiha awwilhu aw fawwid wa rum tanziha. Ini ringkas je, pendek je, tapi sangat berguna sebagai formula.
Wa kullu nassin awhama at-tashbiha awwilhu aw fawwid wa rum tanziha. Wa kullu nassin awhama at-tashbiha awwilhu aw fawwid dhad wa rum tanziha. Wa kullu nasin, setiap nas, auhama, yang mewahamkan ia nas akan tasbih. Maksudnya nas itu mewahamkan bahawasanya Allah serupa dengan makhluk. Apa perlu kamu buat pada ketika itu? Maka dua. Pertama, awilhu, takwilkanlah olehmu akan dia. Dia apa? Dia nas. Au ni maksudnya pilihan lah. Au ni litakhir. Au fawwid, ataupun kamu tafwidkan. Tafwid itu maksudnya serah. Serahkan maknanya kepada Allah. Apa maksud istiwa tak tahu, Allah yang tahu. Itu masuk apa? Tafwid. Satu, kita maknakan dia dengan takwil. Istiwa itu maknanya menguasai, contoh kan, itu dipanggil takwil. Satu lagi dipanggil tafwid. Tafwid itu kita mengisbatkan perkataan istiwa, tetapi kita menyerahkan maknanya, bukan kaifiat. Ini pun panjang cerita ni, memang panjang, polemik tak habis-habis. Kita biarkan orang balas, kita tu kena faham. Ataupun fawwid, serahkan maknanya, bukan serahkan kaifiat. Jadi sebahagian dia ada kitab pula khas, Al-Qawlut Tam, kan? Bagus buku tu, Qawlut Tamam, pada masalah tafwid. Au fawwid wa rum tanziha. Dan rum ni maksudnya carilah, sasarkanlah, qasadkanlah akan apa? Tanzih, membersihkan Allah. Jadi akidah sebenarnya adalah mensucikan Allah daripada makhluk. Maka dia ada, bila berdepan dengan ayat mutasyabihat ni, ada dua mazhab. Pertama dia panggil mazhab ta'wil, yang kedua dia panggil mazhab tafwid. Mazhab ta'wil selalu dinisbahkan kepada khalaf, mazhab tafwid dinisbahkan kepada salaf. Ini Imam Nawawi sebut dalam Syarah Muslim. Ketika berdepan dengan ayat ataupun hadis mutasyabihat, maka jumhur mutakallimin atau mutakallimin khalaf menggunakan pendekatan ta'wil, dan salaf ataupun ahlul hadis menggunakan pendekatan tafwid. Tapi tafwid itu sendiri, apa makna dia? Kena faham pula. Macam saya sebut tadi lah, ringkasannya, tafwid itu dipanggil serah makna, bukan serah kaifiat. Faham? Serah kaifiat ni macam ni. Contohkan perkataan yadun, tangan. Yadun ni maknanya adalah tangan. Maksudnya mengisbatkan tangan lah kepada Allah. Yang kita tak tahu tu tangan tu macam mana. Itu dipanggil serahkan kaifiat. Tangan macam mana tak tahu. Allah je tahu hakikat tangannya, bentuk dia, hakikat dia, zat dia. Tapi secara ijmali beriktikad Allah ada tangan, dengan erti kata anggota. Macam makhluk lah. Maka itu bukan tafwid. Itu tajsim. Maka dicerobohi perkataan tafwid itu, dimaknakan dengan makna yang lain. Tafwid indah salaf ni apa? Maka ada ulama tulis kitab untuk terangkan. Imam Ghazali tulis Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Bagus buku ni. Imam Ghazali dalam buku ini memberi 7 wazifah, 7 tanggungjawab seseorang apabila berdepan dengan ayat mutasyabihat. Ini bukan yang hafiz Quran mutasyabihat tu. Mutasyabihat ni ayat sifat. Imam Ghazali telah senaraikan 7 tanggungjawab.
7 tanggungjawab ketika berdepani atau berinteraksi dengan ayat tersebut. Dan buku ni Iljamul Awam ni sudah diterjemahkan. Diterjemahkan bagus terjemahan dia. Dengan nama apa? Terjemahan dia tak terjemah lafzi. Tajuk dia terjemah dengan tajuk Piawaian Tafwid. Supaya orang faham buku ni tentang apa. Kalau ikut terjemahan lafzi tajuk tu kan lain. Iljamul Awam an Ilmil Kalam, makna apa? Tapi terjemahan ni telah diusahakan oleh sahabat-sahabat dengan judul Piawaian Tafwid. Jadi masukkan otak untuk tahu. Faham? Jadi orang yang belajar dia kena ada tu. Bila ustaz sebut, oh, tapi ustaz sebut Ismaili je, saya nak tahu lah. Dia kena ada. Boleh kau catat. Sebab ini pelajaran kritikal kan, bukan pilihan. Ini akidah. Kalau tak, habis belasah pun tak faham akidah. Macam mana kau nak ajar akidah orang apa? Faham? Akidah yang sebenar kan. Khalas. Sifatul hayah. Seterusnya hayyun la yamut. Hari ini hayyun la yamut. Allahu akbar. Jadi sifat yang seterusnya adalah sifat hayah. Hayah kan? Hayah, hayyun. Kaunuhu ta'ala hayyan. Sifat ma'ani, sifat ma'nawi. Hayah, kaunuhu ta'ala hayyan. Okey. Apakah ta'rif bagi sifat hayah? Sifat hayah ni adalah sifatun qadimatun qa'imatun bidzatihi ta'ala tusahhihu, ataupun guna ibarat lain, taqtadi sihhatal ittisafi bi sifatil ma'ani kal qudrati wal iradati wal ilm. Jadi hayah ni ta'rif dia pertama sifat. Dia adalah sifat, dia bukan zat. Dia adalah sifat. Okay, semua setuju. Hidup ni adalah sifat. Qadimah, jelas, mestilah. Faham? Kita dah belajar berkali-kali. Seperti mana zat Allah itu qadim, sifat itu qadim. Kan? Sifatun qadimah. Kemudian qa'imatun bidzatihi ta'ala. Itu jelas. Yang qaim pada zat Allah, sifat hidup tu. Kemudian apa? Taqtadi sihhata. Jadi apakah tuntutan daripada sesuatu zat itu bersifat dengan sifat hidup? Jadi daripada sifat hidup menuntut kepada sahnya bersifat dengan sifat lain lah. Sebab hidup manusia, kita ambil contoh manusia, berilmu ke, melihat ke, mendengar ke, dia punya basic sifat tu dia kena hidup dulu. Faham? Daripada hiduplah terbitnya kudrah kuat. Faham? Daripada hiduplah adanya iradah. Daripada hiduplah ada semua. Kalau hidup tak ada, khalas. Faham? Semua tak ada. Itu jelas kan? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kita belajar sifat 20 tu, kita belajar bab ta'alluq. Sifat hayah ni dia tidak ada ta'alluq. Wah. Sifat hayah adalah sifat yang tak ada ta'alluq. Tidak ada ta'alluq. Khalas. Kemudian dalil. Dia dalil nakli akli untuk hayah ni sangat jelas dah. Kalau kita isbatkan kudrat, kita isbatkan, mestilah hayah tu ada. Faham?
Dalil akli ni terlalu jelas lah. Dalil nakli, semua ayat yang ada menyebut Allah itu itulah dalil. Ayat yang paling utama sudah tentulah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Faham? Cuma dalam matan akidah tahawiyah ni dia tambah hayyun la yamut. Hayyun la yamut. Okey. Sekarang ni kita ulang lagi berkali-kali. Manusia juga ada sifat hayah. Allah Ta'ala juga ada sifat hayah. Al-ishtiraku fil lafzi la yastalzimu minhu ishtiraku fil ma'na. Faham? Ni kena ulang berkali-kali kaedah. Penyerupaan ataupun kesepakatan pada lafaz tidak semestinya makna sama. Maksudnya manusia pun kita panggil hayyun, manusia hayyun. Allah pun hayyun juga. Oh, ini menyerupakan Allah dengan makhluk? Tidak. Al-ishtiraku fil lafzi, serupa pada lafaz tidak semestinya serupa pada makna. Itu semua boleh faham kan? Tak perlu kita nak terperangkap, terbelik pula. Sebab kalau orang tu dia tak faham, dia kena hujah macam ni pun dia dah blur. Oh, kalau macam tu samalah dengan makhluk, hidup. So kalau dia tak biasa dengar ataupun dia tidak mempunyai otak yang boleh memintas, kalau orang bagi ayat seperti itu pun dia dah betul juga. Dia jadi sesat pula. Sebab itu kena belajar ilmu kalam ni sebagai persiapan awal. Kita tahu dah hujah orang sebelum dia mengeluarkan hujah. Faham? Jadi kita sebut tadi lah, contoh yang banyak lah. Kaki meja, kaki kan, kaki bangku. Apa? Kaki di bangku, ma'ruf kan? Sebab antara lafaz dengan makna, lafaz lagi sempit berbanding makna. Wah. Makna lebih luas, lafaz terbatas. Ada perkara yang kita boleh faham dengan rasa, tapi kita boleh ungkap dengan lidah, tak boleh. Menunjukkan apa? Ma'ani ni lebih luas daripada lafaz. So ada perkara-perkara yang mana kita tak boleh takbir secara tepat dengan lafaz. Sebab tu kita guna pendekatan majaz, guna pendekatan. Itu semua isyarat kepada sempitnya lafaz untuk menterjemahkan makna. Faham? Ma'ruf. Ma'ruf tentang perkara itu. Contoh yang paling jelas dalam kitab bagi contoh, bau lah, bau. Tidak ada hatta dalam bahasa Arab pun. Bau durian, tak ada perkataan khas untuk bau durian. Ada? Tak ada. Kita hanya kata bau durian. Perkataan khas bau durian ada? Ada kan? Perkataan khas bagi anak lembu ada dalam bahasa Arab. Bahasa Melayu tak ada. Syarat ada, injelun. Anak keldai ada, anak semua ada. Orang putih pun ada. Bahasa Melayu tak ada. Kita hanya guna anak lembu. Sebab tu bahasa Melayu tu senang kan? Senang hafal lah, anak. Dia hafal nama lembu, dia hafal perkataan anak. Anak lembu, anak kambing, anak beruang, anak. Tapi kalau nak belajar bahasa Arab, dia payah, dia kena hafal. Anak singa, orang Arab tak panggil waladu asad. Okay? Dia panggil shiblun, dia ada perkataan khas. Sama macam bahasa orang putih lah. Jadi orang kata, ini menunjukkan bahasa Melayu miskin. Tak, bahasa Melayu senang. Senang pun satu kelebihan kan. Jadi yang mana? Yang mana kelebihan? Kaya ke senang? Senang maksudnya suhulah ala lisan. Masing-masing lah. Senang. Ada satu orang putih tu, dia buat video. Dia kata bahasa Inggeris suka complicated. Nak cakap satu perkara kena ayat panjang. Dia kata bahasa Melayu senang je.
Dia bagi contoh perkataan ha. Ha maksudnya betul. Right. Dia masuk kelas tak? Okey. Kalau dia terkejut kan, juga. Dia terkejut. Ni orang putih ni cerita ni. Saya ulang. Kalau dia ada orang buat salah kan, something wrong. Dia kata, salah. Kalau dia faham, maksudnya dia faham lah. Semua je. Tapi ada makna banyak. Jadi kalau bahasa orang putih ni ajar ayat dia. Jadi bila satu orang Melayu ni telefon, dia daripada awal sampai habis dia cakap je. Okey, tutup. Cakap apa? Daripada awal sampai habis je. Maksudnya bahasa tu senang lah. Jadi bahasa senang lagi bagus ke bahasa kaya lagi bagus? Pulang mana satu. Jadi takbir bahasa tu dia sempit. Faham? Jadi sebab itu akidah ni pun perbahasan tentang makna, i'tiqad. Faham? Cuma walaupun akidah ni perbahasan tentang i'tiqad, ada setengah lafaz yang kita tak dibenarkan sebut berdasarkan nas. Jadi kalau orang tu dia sebut satu perkataan yang dilarang oleh syarak, maka dia telah melanggar hukum fiqh, bukan melanggar hukum akidah. Wah. Maksudnya kita kata perkataan itu mengucapkannya haram. Contohnya lah, dalam Nabi melarang menamakan anak dengan Malikul Muluk. Syah apa itulah semua. Dulu ada buat cerita yang seorang nama Malikul Muluk. Dulu kan, ingat? Ayah bagi nama Malikul Muluk, raja segala raja. So itu memang ada larangan khas. Sedangkan boleh saja Malikul Muluk, tapi maksud kita boleh saja jawablah. Maksud dia iktibar lah. Raja kepada segala raja iktibar, bukan maksudnya suruh Allah. Boleh je nak takwil kan. Tapi apabila ada larangan khas daripada syarak untuk sebut perkataan tu, maka tak boleh sebut. Faham? Contohnya satu orang dia menghormati seseorang yang lain dengan cara sujud pada orang tu. Sujud. Macam orang Jepun, Korea apa semua kan. Dia sampai sekarang ni, orang Cina, dia hormat bos dia sujud. Dia bukan sembah, dia cara menunjukkan, memanifestasikan penghormatan. Dia bukan sembah, dia tak etika pun bos dia Tuhan. Contoh kan. So kalau ada juga di kalangan ahli sufi yang kira tak betul lah, dia menghormati syekh dia sujud. Kalau kita pergi ke Mesir tu, dia ada Masjid Husain, dia ada makam Sayyidina Husain. Makam Sayyidina Husain tu iaitu makam kepala Sayyidina Husain, kepala sahaja. Jadi ada sebahagian pengikut Ismailiyah, kalau kita datang di India datang sana, dia sebelum masuk bilik tu, orang Mesir pun ada buat kan, dia akan cium atabah, pintu tu punya benda tu dia akan cium. Sujud lah, cium. Sebelum masuk dia sujud. Kita tak hukum kafir lah, tapi kita kata perbuatan itu haram. Selagi mana orang tu dia sujud kepada orang lain, dia tak niat ibadah, dia niat ta'zim, dia niat tahiyah sebagai penghormatan kan. Perbuatan itu haram. Tetapi untuk kita hukum dia kafir, tengok itikad dia. Itikad apa guru dia tu? Kalau dia memang itikad Tuhan cahaya pin kan, Tuhan pengikut dia sujud,
maka jadi kafir lah. Tapi kalau dia ta'zim, tahiyah, maka hukumnya adalah haram. Menghormati orang dengan cara bersujud kepadanya haram di dalam syariat Nabi Muhammad, tetapi tidak haram dalam syariat sebelum. Sebab itu dalam syariat Nabi Yusuf, benda itu tak haram, menghormati orang dengan cara sujud kepada dia. Jadi sujud kepada orang itu hukum fiqh. Sebab itu dalam Quran sebut wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Kharru maksudnya dia punya ikhwah. Dia telah mengangkat kedua orang tuanya di atas singgasana, lalu saudaranya sujud kepadanya. Inni ra'aitu ahada, sebagai takwil kepada ayat mimpi, inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin, kan. Macam contohnya Nabi, malaikat disuruh bersujud kepada Nabi Adam. Kau belajar dalam tafsir tahu kan. Sebagian ulama kata tak, mereka ni bukan sujud sebenar. Sujud dengan makna memberi penghormatan, tapi tak sujud. Tapi zahir ayat tu ialah sujud. Kita tak boleh takwil itu takwil kan. Memang malaikat sujud kepada Nabi Adam. Kalau macam tu malaikat sembah tak? Saya bilang sebut dalam kelas ni, macam kita sujud depan Kaabah. Seperti mana Allah memerintahkan kita bersujud menghadap Kaabah, begitulah juga Allah Ta'ala memerintahkan malaikat bersujud menghadap Nabi Adam. Jadi bersujud menghadap itu adalah lambang ibadah kepada Allah. Faham? Maka tak ada apa-apa syirik. Dia bukan sebab Nabi Adam disembah perintah Allah yang suruh sujud kepada Nabi Adam sebagai menghormati dia, menjadikannya sebagai kiblah, seperti mana kita menjadikan Kaabah sebagai kiblat sahaja. Okey, hayyun la yamut, dia hidup tidak mati. Jadi perkataan hayah ni kita tutup ni. So, ada hayah manusia dengan hayah hanya Allah, beza paling basic sekali adalah zati. Semalam saya sebutlah, sifat hayah pada Allah itu adalah qa'imatun bi zati ta'ala. Dia adalah zati. Maksudnya dia adalah wajibul wujud. Oleh kerana zat Allah adalah wajibul wujud, sifat hayah tu wajib ada. Hayah kita hayah yang mungkin, hayah Allah hayah yang wajib. Wajib. Hayah kita ni mungkin maksudnya apa? Boleh saja kita tak ada langsung, tak wujud pun daripada azali, dan boleh sahaja hidup kita ni didatangi oleh kematian. Faham? Maka dalam matan itu musannif dia tambah lagi perkataan la yamut sebagai penegasan hayyunnya Allah itu tak sama dengan selain daripada Allah, kerana hayyunnya Allah adalah la yamut. Faham? Jadi la yamut itu adalah kait untuk takkid lah sebenarnya, membezakan antara hayyun tapi mungkinat dengan hayyun bagi wajibul wujud. Jadi hayyun yang wajibul wujud adalah la yamut. Dan dia juga isyarat kepada Al-Quran, wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamutu. Adalah kamu bergantung kepada zat yang hidup yang tidak akan mati. Ulama menyatakan, sebahagian ulama mengatakan Ismul A'zam ni adalah Al-Hayyul Qayyum. Sebab lepas ibarat ni Hayyun la yamut adalah Qayyumun la yanam. Lepas ni. Jadi dalam matan akidah Tahawiyah pun disebut bergandingan. Selepas sebut Hayyun sebut Qayyum. Seperti mana dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Jadi urutan matan ni pun dia ada ambil pancaran ayat Quran. Cuma dalam matan ditambah la yanam, qayyumun, hayyun la yamut, qayyumun la yanam. La yanam pun ada ayat kursi juga. Dan sebahagian ulama menyatakan bahawasanya hayyun qayyum ni ismul azam. Sebab dalam hayyun qayyum ni terkandung semua sifat Allah. Faham? Dalam hayyun qayyum ni, dalam tu semua ada. Bila dia hayyun, maka lazimlah semua sifat lain.
Kemudian qayyum itu adalah isyarat kepada berdirinya Allah Ta'ala dengan sendirinya. Faham? Ia tak perlu kepada makhluk. Jadi sebab itu di dalam hayyun qayyum, menurut sebagian ulama dia adalah ismullahil azam. Sebab itu ayat kursi disebut sebagai ayat yang paling utama dalam Quran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Faham? So hayyul qayyum itu dia punya rohaniat dia besar kalau ditadabburkan. Faham? Dia punya anwarat kepada perkataan hayyun qayyum. Zat yang maha hidup dan zat yang maha berdiri sendiri. Allahu Akbar. Subhanallah.